sebab ni. Okay, so minggu lepas kita dah cover berkenaan dengan overcurrent dan juga overload protection lah. Jadi overcurrent ni ialah salah satu daripada non-unit scheme. Kita dah cover unit scheme yang awal chapter dulu. Unit scheme dan juga non-unit scheme. Okay, untuk unit scheme kita dah kita tengok dulu macam mana basic differential system, basic differential current system dan juga bias differential current system. Okay, unit scheme dia adalah main protection system lah. Okay, main protection system. Manakala untuk non-unit scheme ni dia lebih kepada backup system, tapi sometimes dia boleh jadi main protection system lah. Tengok keadaan dan juga kawasan yang kita nak protect tu. Okay, apa beza antara overcurrent dan juga overload? So kita dah tengok itu overcurrent biasanya fault yang disebabkan oleh short circuit. Short circuit ya. Manakala overload ni disebabkan oleh fault yang disebabkan oleh contohnya motor. Motor apabila kita run motor itu melebihi kapasiti dia. Jadi dia akan jadi overload. So dia dipanggil sebagai disebabkan oleh electrical or mechanical overload lah. Okay. Jadi dalam perbezaan dia dari segi contohnya dia punya current. Untuk overcurrent ni dia adalah laju fast dan juga high fault current. Dia punya reaction itulah reaction yang menyebabkan kemusnahan secara besar-besaran lah, mass destruction. Okay, dia punya fasting tu macam kita kena heart attack. Dalam masa 2-3 second tu mati terus. Okay, collapse. Tapi kalau overload ni dia lama, dia ambil masa yang lama untuk suatu item tu rosak. Macam kanser lah. Okay, kanser saya beritahu je. Kanser dia ambil masa yang lama. Okay, dia ada stage by stage. Okay, sampailah stage keempat mati terus. Okay, begitu macam motor. Kalau overload dia boleh menyebabkan winding dalam motor tu jadi kepanasan. Jadi apabila kepanasan dia punya temperature naik, jadi dia punya winding tu akan insulator di winding tu akan jadi cair melting lah. Ataupun winding sendiri akan jadi melting dan menyebabkan fault berlaku, fault jenis interterm. Interterm ni ialah fault yang berlaku di dalam winding lah. Okay. Jadi antara protection untuk protect overcurrent, so biasa kita pakai overcurrent relay lah. Overcurrent relay, fuse pun boleh. Tapi untuk overload ni biasanya kita pakai overload relay ataupun breaker yang jenis thermal. Okay. Okay, ini kita dah tengok dulu antara protection yang ada lah. Okay, kita boleh pakai fuse untuk short circuit. Fuse ni tak boleh pakai dekat overload lah. Okay. Biasanya untuk overload kita pakai thermal overload relay. Contohnya dekat motor tu kita ada thermal overload relay. Okay, ni kita dah tengok tu konsep macam mana circuit breaker ni boleh trigger lah. So commonly kita ada CT. Okay, then CT akan detect fault current sekiranya dia melebihi rated dia.
So dia akan trigger kode relay lah. Relay akan energize trip coil. Trip coil ni dia akan activate dan dia akan hantar signal kepada breaker untuk open dan seterusnya interrupt the fault current lah. Okay. Okay, ini single line diagram, kita dah tengok itu. Okay, untuk normal installation, biasanya kita untuk 3-phase system, biasa kita akan pakai overcurrent relay di setiap phase. Okay, red, yellow, blue. So kita ada OC ni. OC ni adalah refer kepada overcurrent relay. Okay, biasanya simbol dia 51 lah. Okay, 51. Okay, untuk protect earth fault, so kita akan ada satu earth fault relay kat sini. Okay, 3 overcurrent relay plus 1 earth fault relay. So total akan ada 4 relay lah. Okay, untuk setiap 3-phase system. Jadi setiap relay ni dia akan cover satu phase lah, red, yellow, blue. Okay, then kita tengok overcurrent relay. So overcurrent relay ni dia ada banyak jenis. Okay, bergantung kepada karakteristik relay itu sendiri lah. Contohnya untuk IDMT ni kita ada 3 jenis karakteristik. Sama ada boleh pakai standard inverse ni, normal inverse, ataupun very inverse relay, ataupun extremely inverse relay. So beza dia ialah dari segi masa dia. Jadi compare normal dan juga extremely inverse relay ni, kalau kita set overcurrent relay ni sebagai extremely inverse relay, jadi time operating dia adalah laju. Maknanya fast reaction compare dengan normal inverse. Okay, normal inverse ni dia standard. Okay, untuk definite time relay ni, definite time relay kalau kita tengok dia punya method of discrimination, kita ada discrimination by time, discrimination by current dan juga discrimination by time dan juga current. Ada 3 jenis bentuk discrimination tu. Okay, untuk definite time relay, biasanya kita akan set dia berdasarkan tempoh masa. Okay, kita dah setkan relay tu dalam masa beberapa second selepas fault berlaku, relay itu akan trigger terus. Okay, okay, contoh kita ada untuk definite time relay. So kita ada source, generator, relay A, B dan juga C. So kita dah set contoh fault berlaku di sini, di C. So dalam masa 0.5 second, relay di C akan trigger dan dia akan hantar signal kepada circuit breaker untuk interrupt fault lah. Jadi setiap relay ni kita dah set dia berdasarkan tempoh masa tertentu lah. Contohnya kalau C ni 0.5, relay B ni kita dah set 1 second, relay A ni kita set 1.5 second. Jadi kelemahan sistem ni ialah masa yang diambil untuk relay A ni adalah agak lama lah. Sekiranya fault di C ni masih lagi tidak clear, jadi masa yang diambil oleh relay A lama, jadi tempoh masa yang lama tu menyebabkan makin banyak kerosakan lah. Kerosakan extremely besar lah. Sebab apa? Kita tahu fault current di bahagian generator ni lebih besar compare dengan fault current yang berlaku di load lah. Okay, inilah yang saya beritahu tu. Setiap kita boleh pakai sama ada
dua relay saja, dua relay untuk overcurrent, okey, satu dan relay dua, dan satu relay untuk earth fault. Jadi 3 relay. Yang ni yang simple dan juga jimat lah. Okay. Tapi untuk lebih safety kita boleh pakai 3. Okay. 3 overcurrent relay untuk protect setiap phase. Dan juga satu earth fault relay untuk earth fault lah. Earth fault ni penting sebenarnya. Especially dekat generator lah. Okay. Sebab generator kita ada neutral point. Okay. Di neutral point tu kena ada satu resistor. Jadi sekiranya fault berlaku, contohnya short circuit. Jadi fault current dia akan flow, dia akan cari jalan yang paling pendek sekali ke ground. Jadi tujuan resistor biasanya kita nak protect kita punya winding tu daripada rosak dan terbakar. Pentingnya ada fault ni. Okey. Okey, yang ni kita dah tengok itu sampai mana saya berhenti hari tu, tak ingatlah. Sini dah masuk ke? Belum lagi ni. IDMT relay. Okey, untuk IDMT relay ni kita tengok construction dia. Yang ni electromechanical relay. Okey, untuk electromechanical relay hari ni kita tak pakai dah. Okey. Kita tak pakai dah relay yang jenis macam ni. Okey, yang ada disk ni. Okey, cuma dari segi macam mana konsep dia kita boleh tengoklah. Okey. Okey, untuk electromechanical relay, so dia ada TMS. Okey, TMS ni kita boleh ubah dia punya setting dia. Okey, dia punya masa tempoh dia, time multiplier setting. Okey, nanti kita tengok punya term nanti. Dan ada satu lagi term dipanggil PS, plug setting. Plug multiplier setting, PMS. Yang ni time multiplier setting. Okey, lagi satu ialah plug setting PMS ni, plug setting. Okey, time multiplier setting ni kita boleh ubah dia. Dia adalah range daripada 0.001 0.05 second sehingga saya tak ingat berapa second ni. Tapi dia ada range dia lah. Okey. Jadi semakin kecil kita set TMS ni, semakin laju relay tu operate. Tapi kita tak boleh set dia terlampau kecil sebab sekiranya sebab relay ni dia mudah trigger untuk mengelakkan dia force flag. Okey, trigger alam yang bukan fault. Jadi biasa kita akan set sebagai satu lah. Okey, TMS equal to 1. Okay. Kecil ni nilai 0.05 ni biasanya dia terlalu sensitif lah. Okey, untuk plug setting dia refer kepada current. Okey, berapa persen current? Yang biasanya 50% sehingga 200% current. Dia punya interval ialah 25% lah. Okey. So kita ada 50%. Okey, 25% interval, 75%, 100%, 125, 150 sampailah 200%. Okey. Dalam degree bukan dalam degree, dalam interval 25%. Okey. Okey, yang ni electronic relay lah. Okey, kita tengok dia punya detail lagi ni sini.
Okey, ni current plug setting. Kita boleh gerakkan dia sini lah. Dia punya current ni. Okey. Then time multiplier. Dia punya flag drop off, alarm dan trip. Dia konsep dia based on mechanical part lah. So kalau current flow, dia akan energize electromagnetic field, menyebabkan disk ni berpusing. Dia akan rotate. Okay. Tapi apabila current yang besar, fault current berlaku, so masa yang diambil oleh disk ini berpusing makin laju, jadi current makin tinggi, so dia akan trigger dia punya trip button kan ni. Pun dipanggil kontak dia lah. Okey, kontak dia. Okey, sekarang ni kita pakai static relay. Okey, electronic relay lah. Ini antara contoh-contoh IDMT static relay. Okay, the time taken to close the IDMT relay contacts depend on the speed of rotation of the disk. Okay, speed of rotation of the disk. Okay, semakin laju disk tu berpusing, jadi semakin laju jugalah, semakin cepatlah masa yang diambil oleh IDMT relay untuk trigger the signal. Okay, the rotation of the disk depend on the current through the main inductor coil. Ini konsep dia lah, current yang flow. Okay, two type of parameter for setting this relay is plug setting PS dan juga time setting multiplier. Okay, dua benda ni. Okay, PS dan juga time setting. Okay, apa itu plug setting? Plug setting can be defined as the number of ampere turns which is adjusted by using tab on the coil of the relay. Kat sini dia ada coil dia, kontak kat sini. Okay, kita boleh ubahkanlah. Okay, the plug setting can be given in either directly in ampere or indirectly. Okay, in the range from 50% to 200% in 25% interval. Okay, macam saya beritahu tadi lah. Okay, 50%, dia tambah lagi 25%, tambah lagi 25%, okay, 50, 75, 100, 125, sampailah 200. Okay, untuk TMS ni ke atas ni, dia punya time dia ni. Okay, the most design of relay die position are available with increment of 0.05 to the higher setting of 1. Okay, start to 0.05 sampai 1 lah. The minimum practical setting is about 0.1. Okay, 0.05 ni terlampau kecil. So biasanya kita set 0.1 lah minimum untuk TMS. Any laser setting, the relay contact might close accidentally due to vibration. Okay, so sebab dia sensitif. Contohnya ada vibration, so dia akan trigger force trip lah. The effect of increasing the TMS is to increase the operating time for a given operating current. So kalau nilai 1 kita set ni, jadi masa yang diambil oleh relay tu adalah lambat berbanding kalau kita set sebagai 0.1. Nanti kita akan tengok dia punya graf tu. Okay, dia ada graf karakteristik untuk relay. Okay, ada dua standard kat sini. IEC dan juga BS, British Standard, dan juga ANSI lah. ANSI ni American Standard. Okay, term dia kita akan ikut British lah. Kita akan follow British. Kalau plug setting PS, tapi kalau American dia panggil CTS. Kita panggil TMS. Tapi kalau American dia panggil TDS. Okay, cuma term dia berbeza. Tapi konsep dia sama je.
Okay, plug setting multiplier and time setting multiplier are used only for electromechanical relay. Okay, this term of parameter are not so used in numerical relay, but they are conceptually used and incorporate in numerical relay. Okay, so dulu sebab kita pakai relay jenis yang electromechanical ni, dia ada dua parameter ni lah. Okay, plug setting multiplier, PS, dan juga time setting multiplier. Cuma untuk untuk relay elektronik ni, benda tu masih lagi di praktikal, masih lagi di, maknanya kita boleh set dalam relay tu TMS dan juga plug setting dalam electronic relay tu. Okay, pick up current. Pick up current inilah the minimum time. Maknanya kalau ada fault berlaku, relay dia akan start pick up sekiranya set ataupun tempoh yang kita set dalam relay tu melebihi setting. Okay, contohnya kita set dalam relay PS sebagai 125%. Okay, 125% ni contoh kita ada relay 400/5 M. Bukan relay ni lah CT CT, kita ada CT 400/5. Jadi current di secondary dia adalah 5M. Contoh dalam relay tu kita set dia 125%. Okay, jadi dia akan beri bacaan sebanyak 6.25%. Okay. So ini kat sini kita ada line kat sini, ada CT. Ini adalah CT dan ada relay. Okay, di relay ni nanti kita akan set dia PS dalam relay tu sebagai 125%. Okay, so dalam keadaan normal, line kat sini adalah 5M ya. Okay, 5 ampere. Tapi kita tak boleh set relay ni 5M. Okay, nanti dia akan force trigger. Jadi kita akan set sekiranya fault current berlaku, fault berlaku ni. Jadi current yang akan flow, CT akan detect fault. So basically current yang akan flow kat sini bukan 5M. Kalau kita set dalam relay adalah 125%. So current yang akan flow dalam relay ni 6.25%. Contoh ataupun lebih daripada 6.25%. Contohlah 7M kat sini. Fault current berlaku, CT detect, dia akan beri bacaan 7 contoh. Tapi dalam relay ni kita set 6.25%, 6.25M. Jadi apabila lebih daripada 6.25M, relay tu start pick up. Dia akan trigger kat sini. Akan ada indikator lah, pick up. Dia akan dia ada trip indicator sini, trip. Lepas tu ada alarm kot. Alarm. Okay, dia akan nyala alarm dan dia akan hantar send signal to the breaker lah. Okay. In case, yang ni kalau 5A, kalau 1 ampere, ada yang CT kita pakai 400/1. Okay, untuk yang CT yang macam ni, biasanya kita akan set 1.25M. Okay. So pick up current ialah minimum current in the relay coil at which relay start to operate. Okay, we normally perform relay pick up and drop off test to check the healthiness of relay. So basically setiap 2 tahun sekali, biasanya relay itu kita akan check lah. Okay. Macam yang awak dengar itu, dalam talk itu, setiap 2 tahun relay kita akan buat relay pick up test dan juga drop off test. Pastikan relay itu boleh operate lah, okay, dalam keadaan healthy.
Okey, ni contoh mikro yang paling murah sekali, electronic relay. Harga ni dalam 200 lebih kot. Ini. Yang ni untuk relay yang jenis macam ni, dia untuk overcurrent, fault sekali, dua. Dia boleh jadi overcurrent relay, dia boleh jadi fault relay. Tapi ada jenis yang relay yang mahal lagi. Okey, dia boleh jadi frekuensi relay, dia boleh jadi voltage relay, okey, untuk check fault yang berlaku dekat phase voltage. Okey, untuk electronic relay ni dia dipanggil sebagai low set. Okey, low set ni kita boleh set dia dalam step 0.05 ataupun 10% to 200%. Okey, ni adalah kita panggil sebagai PS lah. Okey, PS, plug setting. Okey, 10% to 200% dalam step increment 1%. Okey, so maknanya paling rendah 10%, paling tinggi ialah 200%. Dia punya increment dia adalah 1%. Okey, so kita boleh set 11, 12, 13 sampailah 200% lah maksudnya. Okey, untuk time setting multiplier ni ialah TMS lah. TMS, set time multiplier ni panggil KT. Okey, 0.05 sehingga 1, yang ni sama lah. 0.05 to 1. Step dia adalah 0.01. So kita akan set biasanya 0.1 lah, yang paling rendah 0.1, 1 paling tinggi. Okay, so you boleh tengok dia punya spesifikasi kat sini, rating dia, accuracy, output contact. Okay, yang ni untuk a fault element. Okay, yang ni untuk overcurrent relay. Sebab relay ni dia ada dua function lah, satu untuk overcurrent, satu untuk fault. Jadi kita boleh set dua-dua parameter. Okay, untuk set overcurrent dan juga a fault. Okey, dalam relay tu dia ada, kita boleh set pelbagai karakteristik. Okey, sama ada kita nak set sebagai novel inverse 310, very inverse ataupun extremely inverse. Kita dah tengok tadi karakteristik of relay. Okey, apa maksud 310? Okey, kat bawah ni ialah paksi X ni ialah current lah. Okey, dipanggil sebagai PSM. 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 Plug setting multiplier. Okey. Plug setting multiplier ni adalah current lah. Okey, ini current. Yang ni adalah paksi Y ialah T. Plug setting multiplier kita boleh kira melalui kita ada fault current bahagi relay setting current, RSI. Nanti kita tengok formula dia. Okay, fault current over RSI. Kita boleh dapat PSM. Okay, maksud 310 ni adalah apabila PSM 10, commonly kita tengok graf 3 second. Dalam masa 3 second relay akan operate dan open breaker. Okay. Yang ni kita set dia sebagai 1. Kalau tengok sini ada banyak curve ni. 1, 0.9, 0.8 sampai 0.05. So kat sini kita panggil sebagai TMS. Time Setting Multiplier. Okay. So kalau kita pakai, contoh kita set dekat relay kita pakai TMS 0.1. 0.1 ni curve dia ni. Okay. Sini curve dia. Kita punya PSM 10. Jadi dalam masa ini relay operating time.
0.1 kat sini ialah 0.2, 0.3. Okey. So dalam masa 0.3 second relay akan operate. Okey. Faham tak ni konsep dia? Jadi semakin rendah nilai TMS kita set relay tu semakin rendah. Jadi masa yang diambil oleh relay itu makin laju. Okey. Makin laju. Tapi kita tak boleh set dia terlampau rendah lah. Okey. Sebab nanti buat relay ni dia agak sensitif sikit lah. Nanti dia akan trigger false alarm lah. Contoh kita set 0.05 ni. Okey. 0. Mungkin 0.15 dia dah trigger. Okey, biasanya paling rendah kita akan set sebagai 0.1 lah TMS. Dan paling tinggi ialah 1. Okey, normal 310 refer pada 10 PMS 10 time yang diambil oleh relay untuk open, untuk trip 3 second. Okey, dalam masa 3 second dia akan hantar signal kepada breaker dan breaker akan interrupt lah. Okey, breaker akan open contact. Okey, kita tengok karakteristik untuk very inverse. Okey, very inverse lah, compare dengan normal inverse. Tengok sini, untuk very inverse, graf PSM masih lagi 10, tapi masa yang diambil untuk relay ni operate 1.5 second sahaja. Okey. Kalau extremely inverse 10, okey. Kat sini 0.8 second. So apa maksud dia? Maksud dia kita punya karakteristik, okey, relay karakteristik di mana kita boleh ubah dalam electronic relay tu, kita boleh ubah kita punya karakteristik. Kita nak pakai very inverse ke, normal inverse ke, ataupun very extremely inverse. Jadi compare antara normal inverse dengan extremely inverse ni, kita boleh tengok lah. Okay, kalau pakai extremely inverse, walaupun kita set TMS sama dengan 1, jadi masa yang diambil oleh relay tu 0.8 second. Dia adalah separuh daripada, lebih kurang separuh daripada very inverse. Kalau very inverse 10, dia adalah 1.5 second. Tapi biasanya kalau you nak set dekat relay dekat substation tu, biasanya kita akan set sebagai normal inverse lah. Okay, normal inverse. Okay, kita pakai curve ni sebab senang kita nak buat analisis nanti. 10, 3 second. Okay, dalam masa 3 second, relay tu akan hantar signal kepada breaker dan breaker akan open lah. Tapi dalam masa 0.8 second ni dia terlampau laju sebenarnya. Terlampau laju. Sekelip mata 0.8 second. Okay. Awak mau ambil untuk kelip mata tu berapa second? Kalau ada fault, terus breaker open, dia sebenarnya tak berapa bagus juga. Kalau sebab apa, nanti user complain lah, sikit-sikit ada fault, terus interrupt. Okay, biasanya relay dia akan clear dulu fault lah. Okay, dia ambil masa delay sikit supaya dia tak mengganggu customer lah. Okay, bila jadi dekat industri tu, so kalau ada fault terus tak ada supply, jadi rugi lah. Okay, rugi production line. Okay, yang ni boleh tengok dia punya connection dekat belakang ni. Connection dekat ni adalah refer pada relay ni. Okay. So dia pakai relay yang jenis ni, dia pakai AC supply. Tapi AC supply tu external AC daripada power bank, daripada UPS. Dia tak boleh ambil source yang sama. Kalau ambil source yang sama, kalau fault berlaku, dah interrupt, jadi relay tak boleh operate. Okay, dia kena ada UPS lah. Tapi UPS ni ialah 240
240, tengok supply dia. 240 AC. Dekat sini. Ni. Jadi model dia berbeza sikit. Dia boleh guna, kalau model ni dia pakai DC. Model MK1000A hingga 150D6 ni, dia pakai DC ni. Tapi kalau model yang biasa ni, mikro ni, model NX1000A ni, dia pakai AC supply. 198 sehingga 265 VAC ya. Okey. Yang ni determination of IDMT relay setting. Okey, ada soalan sebelum kita masuk ni? Ada soalan tak? Berkenaan dengan relay ni. Okey, kita tengok curve ni. Kat bawah ni adalah PMS plug setting multiplier, plug CX, plug CY adalah kita punya time, relay operating time. Okey, kalau tengok kat sini dia pick up time ni. Pick up time ni dia belum, relay tu baru pick up. Okey, dia tak trip lagi, dia tak hantar signal kepada breaker lagi. Dia just pick up masa tu. Tapi apabila dia dah sampai kepada curve ni, dia dah start trip lah. Contoh kat sini. Contoh kita dapat current, okey, PSM berapa ni? Sini. Contoh kat sini lah, okey. 1.5 ya. 1.5. Okey, kalau current 1.5 dia relay tu baru pick up. Pick up maksudnya dia baru hantar trip signal. Trip signal dalam relay. Okey. Tapi kalau dia dah mencapai 2, PSM 2, dia terus hantar trip signal kepada breaker lah. Okey. Okey, calculation of relay setting. Okey, so ada beberapa formula kat sini yang you kena tahulah. Okey. PS plug setting lebih besar pada max load current over CT. RSI adalah relay setting current. RSI, okay, relay setting current in ampere. RSI equal to CT. CT darab plug setting over 100. Okay, PSM adalah plug setting multiplier. PSM plug setting multiplier kat bawah ni lah. Ini PSM ya. Plug setting multiplier equal to fault current bahagi RSI. Relay setting current. ROCOT. Yang ni relay characteristic operating time. Sebenarnya dia ada dua cara. Sama ada kita boleh guna kaedah graf ni. Kita nak tentukan berapa nilai operating time untuk relay. Ataupun kita pakai formula. Formula ni lah. Yang kita belajar. Yang you tengok ada perbezaan alfa dan juga beta tu. Okey, yang saya beritahu minggu lepas. Mana? Okey, kalau ikut British standard lah. Yang ni. Okey, so kalau kita pakai very inverse ataupun extremely inverse, okey, dia punya alpha dan beta dia berbeza. Okey, so kat sini contohnya extremely inverse. Mana yang punya table dia tu? Okey, kat sini. Okey, extremely inverse. Kita punya nilai beta 80. Ni kat atas ni. Okey, nilai beta 80. Okey, nilai IR ni, IR refer kepada ini.
I over IS, measure current over relay setting current, ataupun PMS lah kat sini. PMS tadi. PMS. Okay, PMS. PMS equal to 1. Bukan 1, 2. Yang ni 2. Untuk extremely inverse 2, nilai alpha 2, nilai beta ialah 80. Okay, biasanya kita pakai standard je, standard inverse. SI ni untuk standard inverse. 0.14 untuk beta. Untuk alpha 0.02 tolak 1. Dia punya parameter value ni. Okay. Biasanya kita akan pakai standard je, standard inverse je. Okay. Untuk calculate RCOT ya. RCOT. Okay, ROT, relay operating time, relay characteristic operating time darab TSM, time setting multiplier. RGOT adalah relay major relay operating time plus DT, discrimination time. Okey, ini kita akan tengok lagi. RGOT ni biasanya relay yang adjacent, relay berhampiran dengan main relay. Okey. Kita ada main protection. Contohnya kita ada satu sistem. Okey, CBA. Okey. Jadi kalau fault berlaku di relay C ni adalah sebagai main protection. Tapi relay B ni dia adalah relay yang hampir dengan C. Kita panggil relay adjacent relay. Okay. Adjacent. Tak nampak. Macam tu kerajaan dia. ADG, adjacent relay. Jadi untuk relay B ni dia akan ambil masa tambahan lah, DT. Biasanya 0.5 second lah. Dia beza antara B dan C ni. Jadi kita akan kira kalau kita buat grading nanti, kita akan kira operating time untuk B plus DT 0.5. Okay, dia ada slur masa dia. Discrimination time interval in second DT. Okay, so contoh ni ya, plug setting multiplier PS. Okay, PSM equal to fault current over plug setting. Ini di secondary. Biasa kita akan refer secondary ya, sebab relay kita tengok secondary side ya. Okay, PSM equal to fault current over plug setting. Plug setting ni lah relay setting current, RSI. Okay, fault current example sini 10,000 M. Okay, kita pakai CT 1000/5. Kita TMS ialah 0.5, normal inverse. Okay, standard inverse. TMS 0.5. Jadi berapa kita nak kira? Berapa nilai PSM? Okay, berapa nilai PSM dia? Okay, untuk kira PSM, I fault kita tahu 10,000 M bahagi I set. Okay, I set ni lah current di dalam relay kita set berapa. Contoh kita pakai relay ni ialah 1000/5. Jadi 10,000 bahagi 1000/5 kita akan dapat 50. Okay. 50 kena bahagi 5. Kenapa bahagi 5?
Sebab kita punya PS kita set sebagai 100%, dia dah 5M. Okay, 5M kat sini. Jadi relay ni, CT ni CT CT. So secondary current yang flow di CT adalah 5M. Jadi kita kena bahagi 5. 50 bahagi 5, kita dapat 10 kali. 10 kali ni kita akan refer kepada graf lah. Okay, graf karakteristik tu 10 kali. Kat sini 10 kali ni. Okay, pergi kat 10. Ini. Then kita tengok TMS. Okay, TMS dia pakai curve 0.5. Dia dah bagi dalam soalan tadi. Dalam soalan tadi 0.5. TMS equal to 0.5. So kita ambil curve 0.5. Then kita dapatkan berapa nilai RCOT kita ni kat sini. Okay. Jadi kita akan tengok. Okay, sini 1. Ni ada 2. Jadi dia antara tengah-tengah ni. Kemungkinan 1.48 lah. Ini graf ni tak berapa jelas. Okay. So 1.48. Ataupun boleh kira pakai metode yang kedua ni. Kita pakai standard inverse SI. Beta 0.14. Okay, alpha 0.02. Darab TMS 0.5. Yang ni boleh try calculator. Okay, 10 kuasa 0.02 tolak 1. 0.14 bahagi 0.5. So akan dapat 1.485. 1.485 second. So lebih kurang. Kalau kita tengok kat graf ni, biasanya kita akan dapat 1.5 lah. Okay. Kalau buat calculation 1.485 second. Okay. Okay, ada soalan? Kiranya kalau pakai graf ambil 1.5 terus apa betul? Boleh. Bergantung kepada awak punya graf ni clear ke tak, kertas graf ni clear ke tak clear lah. Macam ni kita boleh anggapkan lah. Ni 1 kan, 1 second. Jadi ni 2 second. Jadi sini tengah-tengah. Okay, 1.5 kot. Okay, tapi kalau awak dapat, dia awak boleh proof dengan calculation lah. Okay, kita masukkan dalam formula. Okay, kita dapat 1.48. Jadi bacaan kita tu betul lah, dikira sebagai consider betul lah sebab nilai yang terhampir kan. So you just ambil lah 1.5. Okay. Okay, kita tengok example ni. Okay, example 1, determine the PSM. Okay, kita nak dapatkan PSM dulu. Plug setting multiplier of 5A. Okay. Overcurrent relay have a plug setting PS 200%. The supply city rated 400 K 5A and the fault current is 12 KA 12,000 KA. Okay, so kita ada city kat sini 400/5. Okay, 400/5. Kita ada fault kat sini 12 KA. Okay. So normal current yang flow ialah 5M lah. Okay, di relay ni kita set dia 200%. Okay, 200%. TMS, okay. TMS dia tak bagi tahu berapa. Cuma kita nak kira dulu berapa nilai PSM. PSM ni nilai dipasi X lah. Nilai dipasi X, PSM kat sini.
dapat PSM, kita boleh tahu berapa relay operating time lah. Okey, untuk dapatkan bacaan dia berapa? Okey, kita ada fault current sini 5/400. Okey, jadi actual current yang flow ialah 150. Okey, sebab kita punya CT ni okey 400/5. Jadi untuk 12 kA 12 kilo ampere fault current, so dia akan beri bacaan 150 current flow kat sini. Okey. 150 amp flow. Okey, then untuk relay current, okey, kita dah set dia 200%. Okey, 200% maknanya dia sepatutnya 5. Jadi 5 amp darab 200% lah. So kita akan dapat 10. Okey. 5 darab 2 10. Jadi PSM 150 bahagi 10 kita dapat 15 lah. Jadi pergi dekat graf 15 dan kita tengok berapa dia punya ni. Ni tak ada lah. Tak ada. Okey, ataupun kita boleh nak kira PSM ni, method yang kedua, kita boleh pakai method yang kedua. Okey, PSM equal to fault current bahagi RSI. Okey. Then kita kena dapatkan dulu value RSI ya. RSI equal to CT darab plug setting 200. Okay, so CT kita 400 darab PS kita dah set 200% lah. 200 over 100 lah, 200. So sini jadi 800. Okay, so nilai kita RSI 800. So kita boleh terus dapatkan nilai PSM sama dengan 12K A bahagi 800, so kita akan dapat 15. Sama je dia punya jawapan dia lah. Okay, you boleh kira dua kaedah lah, sama ada terus masuk dalam formula macam ni ataupun you cari satu-satu. Okay. Yang mana kita kena dapatkan dulu pick up ISET ni, pick up current. Okay. Dapatkan pick up current 150 bahagi 10. Okay. Kita pun pakai method yang kedua ni lah. Untuk method yang kedua ni kita tak cari pick up current, kita terus dapatkan nilai RSI. Okey, ada soalan sini? Okey, betul. Okey, takutnya okey. Okey. Itu dah okey, itu Din. Okey, Doktor. Okey. 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 Saya dah. Okey. Okey, Doktor. Okey saja. Okey, kita tengok example yang kedua ni. Okay, determine the time of operation of IDMT relay 5A and having plug setting PS 125%. Yang ni TMS 0.6 lah, dia beri TMS 0.6. It is connected to a supply circuit through a CT. Okay, CT kita ada CT 400/5. Fault current 4000 amp. Okay, so kita tengok method pertama dulu lah. Untuk method satu ni. Okay, so kita dapatkan dulu current yang flow dalam secondary. Okay, jadi fault current, kita tahu ni, okay, contoh kita ada satu line. Kita ada CT kat sini. Dan kita ada relay. Okay. So di relay kita set dia 125. 125
25%. TMS 0.6 lah. Okey, fault current 4000 M. Okey, CT kita ialah 400/5. Okey, so kalau nak dapatkan berapa ratio yang lalu dalam relay ni, kita kena buat macam ni lah. Okey, kita balikkan dia punya ratio ni. 4000/5/400, so 50 M kat sini ya. Okey, so current yang primary 4000, current di secondary 50 M. Okey, dan kita tahu relay kita ialah 5 M. Common ni 5 M. Dah termasuk line ni. Okey, 5 M. Dan kita setting ialah 125%. Di 125%. Jadi dia adalah 6.25%. Okey, nak dapatkan PSM. Jadi secondary current 50 yang flow kat sini 50 M bahagi current yang kita set ni berapa? Okey, 6.25%. So kita akan dapat 8. Okey, PSM 8. Nanti kita akan check kita punya PSM 8. Dan kita punya TMS kita akan tengok curve yang 0.6 lah. 0.6 curve. Berapa nilai ROT kan ni? RCOT. Okey, dan metode yang kedua ni. Kalau kita gunakan metode yang kedua, kita kena kira RSI. Okey, sebab apa? Sebab PSM equal to fault current bahagi RSI. Okey, relay setting current. Okey, relay setting current equal to CT darab plug setting over 100. Okey, kita punya CT 400 darab 125%, dapatlah 500. Jadi 500 RSI. Jadi fault current 4000 bahagi 500 dapat 8 lah. Okey, so sama ya. Jadi di 8 tu kita tengok 8. Okey, ni 8 ni, sini 8. Okey, PSM equal to 8, ambil sini. Dan kita tengok kita punya TMS 0.6 lah. Ni 0.6. Okey, so garis je, ambil pembaris, terus direct macam ni. So kita akan dapat ROT 1.9. Ataupun kita boleh guna formula. Guna formula ya, masuk je. Kita punya, yang ni formula untuk standard inverse lah. Okay, sebab kita pakai graph standard inverse. Graph yang ke atas ni pun jenis graph standard lah. Ataupun normal inverse. Okay, so 8 kuasa 0.02 tolak 1. 0.14. Kita kena darab TSM lah. Okay, darab TSM. Yang ni kena darab TSM ni. Jadi 3.296 darab 0.6 dapatlah 1.98. Okay, boleh lah ni. Nanti you try darab lah. 1.98. 1.98. Okay, yang ni kalau pakai graf ni dia bergantung kepada kita punya accuracy graf jugalah. Okay. Kalau ketah graf yang tak ada line macam ni memang susah sikit lah kita nak dapat ni. Jadi kita boleh proof dengan calculation lah. Okay, calculation. Boleh 1.98 ni? Try masuk dalam formula ni. Nampak 1.9776. 1.9? 776. 776. Dah dibundahkan jadi 1.98. Okey. Kalau dapat kira okey tu. Okey, sekarang ni kita nak buat ni coordination. Kita ada dua relay ni. Okey, kita ada supply, source.
Okay, kita ada relay A, relay B. Okay, then ada fork. Okay, macam mana nak buat? Okay, load, max load di relay A 250, relay B 200, PS equal to 1, TMS 0.2, PS ni 0.75, TMS 0.1, T equal to 0.31, set ni apa dia ni? Okay. Okay, kalau kita tengok sini kita punya PS. PS, kita kena dapatkan PS dulu. Sebab apa? Sebab dia diberi current ni. Kita boleh kira PS equal to PS lebih besar daripada max load current, CURRENT bahagi CT Ini ni ada dalam formula tu. PS lebih besar pada max load current over CT. Ini tengok formula. Mana formula tadi? Kat sini. PS plug setting lebih besar daripada max load current darab 100 over CT. Oh, dah ada kat sini punya. Okey, berapa formula yang awak kena tahu ni? Okey, RSI equal to CT darab PS over 100 plug setting bahagi 100. PSM yang kita nak kira nanti fault current, FC fault current over RSI. Ini relay characteristic operating time. Yang ni pakai formula, kaedah yang kedua ni pakai formula. Okey, cuma yang ni kita nak dapatkan dulu PS ni. PS lah. Okey, PS. So kita tahu dekat relay B, kita kira di B tu. Biasanya kita nak buat coordination ni, kita kena kira relay yang terdekat dulu lah. Okey, relay yang terdekat dengan fault. Okey, fault kat relay B. Jadi kita kena start grading dengan relay B dulu. Okey. Okey, I max load 200. Kita punya current CT transformer 300. Jadi 200 bahagi 300/1 darab 100. Jadi kita akan dapat PS plug setting ni 66.67. Tapi saya bagi tahu tadi, kita punya PS commonly start dengan 50%. 50% sehingga 200%. Interval dia ialah 25%. Jadi untuk 66% ni dia tak ada dalam range tu. Jadi kita kena set dia yang terhampir lah. Yang terhampir. Jadi kita pilih PS 75% lah. Okey? Ini faham kan? Macam mana doktor? 50%? Ya. Bukan. Dia macam ni. Untuk plug setting, dia punya setting tu, untuk relay, dia bermula 50%. Okey, tab yang pertama 50%. Dua, ketiga dia banyak tab lah. Maksimum ialah 200%. Dalam interval 25%. Okey, based on calculation kita ni, kita dapat 66.67. Tapi dekat sini, dekat plug, dekat kita punya relay ni, dia tak ada 66.67 ni. Jadi kita kena pilih tab yang paling hampir lah. Tab yang paling hampir, first tab 50%, second tab 75%, third 100%. Jadi 66.67 ni kat sini kat tengah. Jadi kita akan pilih 75% lah tab plug setting.
Oh, dia tak boleh ambil yang bawah lagi pada dia. Biasa dia lebih besar. Sebab tu simbol dia ni greater than, lebih besar daripada max load current over CT. Maknanya PS kita kena pilih daripada lebih besar daripada 6667. Dia tak boleh ambil yang ke belakang lah. Okey. Jadi nilai yang paling hampir ialah 75% lah. Okey. Yang tu untuk PS. Then kita kena kira PSM pula. Okey. PSM equal to I fault current over RSI. Tapi kita tak ada relay setting current. Kita kena kira dulu relay setting current. Kita kena kira dulu ni. Yang ni. RSI dulu. Okay, RSI CT darab PS over 100. Jadi kita punya CT tadi 300 lah. CT di relay B 300/1. Okay, 300 ini 300 darab 75% lah. Okay, sebab kita ambil 75%. So kita akan dapat 225. Dapat RSI. So kita masukkan dalam formula ni. Kita boleh kira PSM lah. So 2000 bahagi 225. 2000 ni apa dia? 2000 ni ialah fault current lah. Diberi I fault 2000 ini. Jadi fault yang berlaku kat sini ialah 2000. Okey, so kita boleh kira nilai PSM dapat 8.88. Okey, 8.88 ni. Okey, sini 9. Okey, sini 9 lah. So, you just garis ya. Okey, contoh kita pakai TMS ni. TMS yang paling kecil 0.1. Dia beri tak? TMS dia so pakai nilai berapa? So kalau dia beri nilai TMS 0.1 ni, you kena ambil graf 0.1 lah. Okay. Kita ambil curve 0.1 lah. Boleh? So kita ambil curve 0.1. Okay, kat sini dah gariskan lah straight. Kita akan dapat contoh kat sini lah 0.3. Tapi kalau nak dapatkan value yang betul, so masukkan dalam formula lah. Okay, masuk dalam formula ni. 0.14 bahagi 8.8 PSM kuasa 0.02 tolak 1 darab TSM 0.1. TSM ke TMS ni? TMS lah. Terbalik time multiplier setting. Dia kadang-kadang terbalik tapi maksud dia sama lah. Okey, kalau kira calculation ni akan dapat 0.314 lah. Okey. Okey, agak logik agaklah sebab dia bukan betul-betul 0.3. 0.314 second. Okey, so dekat relay B kita tahu dia ambil masa selama 0.314. Okey. Cumanya untuk relay A nanti kita tahu dia kena tambah satu lagi ialah discrimination time DT. Jadi DT ni dia mewakili tempoh masa untuk CB circuit breaker untuk open contact dalam masa 0.1 second. Relay overshoot mungkin ada error 0.1, instrument error 0.1, safety margin 0.1. Jadi kita anggarkanlah nilai DT ni dia boleh dalam range antara 0.3 sehingga 0.45 second. Normally macam ni lah. Range dia 0.3 hingga 0.45 second nilai DT.
So sekarang ni kita dapat tadi untuk relay B 0.314. Okey, dalam masa 0.314 second. So relay ni dia akan hantar signal kepada breaker. Yang ni breaker, kotak ni adalah breaker. Okey. So breaker ni akan interrupt. Dia akan open. Tapi kalau relay ni contoh tak berfungsi ya. Jadi kita akan ada satu lagi backup relay kat sini. Relay ni. Backup relay ni yang kita kena tambah DT 0.45 tadi. Relay B plus discrimination time 0.45. Jadi kita akan dapat operating time untuk relay A. Okay, tapi kita kena kira dulu lah. Okay, berapa nilai, berapa relay A ni? Relay A, okay, relay A. Ini relay A ya. Okay, cari dulu RA. RA equal to RB plus DT. Okay, untuk relay A, okay, relay A. So diberi PS, bukan PS, kita kena cari dulu PS. PS lebih besar daripada max load current over CT. Okay, jadi kita punya max load current tu jadi 250 CT 300 lah. Ingat tu, CT 300. Jadi 250 bahagi 300 kita akan dapat 83.33. Jadi kita pilih PS yang terhampir lah. Okay, kita ambil tab 100% lah. Ni boleh ya? Okay, then step yang kedua kita cari. Ini yang pertama dapatkan dulu PS. Yang kedua kira RSI. CT 300 darab PS. Ni salah ni. Dia bukan 300 ni. Dia 100% lah. Okay, CT 300. Kita punya PS kita set 100% lah. Nanti awak betulkan balik dalam nota tu. Okay, 100 bagi 100 lah. So, ia akan dapat sini 300 lah. Okay. Yang ni adalah 100%. Sebab kita set PS 100% lah. Okay, yang ni salah ni. Okay, then kita kira step yang ketiga barulah kira PSM. Okay, PSM equal to I fault current over RSI. Jadi fault current tadi, fault current kita ambil fault current yang sama je. 2000. Jadi fault current yang berlaku kat sini, current yang flow lebih sama je, 2000. Okay, 2000 M. Tapi ada setengah-setengah soalan tu dia akan beri fault current lah kat sini. Contohnya kat sini 2000. Contohnya kalau jarak bus A ke bus B ni dia berbeza, tak sama. Jadi mungkin dia punya fault current akan jadi 3000 M. Bergantung pada soalan lah. Jadi dalam soalan ni kita ambil, sebab tak diberi fault current di A ni, jadi kita ambil 2000 lah. Okay. Kita ambil 2000 bagi 300, kita akan dapat PSM 6.6. Jadi refer pada graf 6.6 lah. Okey, lagi satu. Lagi satu kat sini ni. Kita kena tengok curve 0.2. TMS. .2. Tengok 0.2. Apa dia ambil 0.1 buat 1.0.
Okey, 6.6 kat sini, 6.6. So kalau 0.2 kat sini. Patutnya 0.7 kan? Sepatutnya awak kena garis tengok sini. Okey, kita tengok ni. Garis sini. Okey, tak apa. Awak boleh proof guna calculation lah. Okey, guna calculation masukkan dalam ni. RCOT 0.14 6.6 kuasa 0.02 tolak 1 darab TMS 0.2. So berapa awak dapat? 6.6 kuasa 0.73. 0.73. Okey, mungkin graf ni tak ni lagi sikit ni. Jadi awak kena tengok betul lah. Kat sini. Dia below daripada 0.8 kan? Reduce balik. Nanti kena pakai pembaris kot. Tak ada pembaris kat sini. Okey, kat sini. 0.73 second. Okey, 0.73 second. Okey. New TMS to be set for relay A due to discrimination with relay B. Okay, at the end kita akan dapat relay B ni, relay A 0.72 ni dia beri 0.72 second. Beza antara relay A dengan relay B, yang ni relay B Yang ni relay A adalah 0.41 second. Okey. Okey. So saya faham kenapa jadi macam ni. Sebenarnya dalam soalan tu kita tak tahu nilai TMS berapa sebenarnya. Sepatutnya tak ada nilai TMS kat sini. Okey. Sepatutnya tak diberi lah. Okey. So you kena kira nilai TMS. That's why kita pakai tadi graf 1. Okey, 3.6. 3.6 bahagi ROT. Kenapa dia ambil 0.76 ni? Ini ialah hasil tadi ya. Relay B plus 0.45 plus DT. Relay A equal to relay B plus DT. Okay. Relay B tadi kita dapat kira 0.314 rasanya. Yang relay B ni. 0.31 0.31 plus 0.45. Okay. Dia ambil 0.31 kat sini. Plus DT 0.45, 0.76. Okay. 0.31 plus 0.45
So kita dapat 0.76 second. Okay. Okay, semasa kita nak buat margin, sepatutnya dalam soalan tadi, dalam soalan asal ni, ni sepatutnya tak ada nilai ni, TMS ni. Mungkin ni jawapan akhir ni. Okay, tak ada. Biasanya diberi 1 je TMS awal-awal ni. Okay, jadi kita kena buat margin. Okay, untuk buat margin tu kita pakai curve standard. Okay, TMS equal to 1. Jadi kita akan dapat nilai RCOT 3.6 sini. Okay. Okay, kita tahu formula untuk RCOT darab TSM. Jadi kita nak dapatkan nilai TSM sebenarnya. TSM equal to ROT bahagi RCOT. ROT ni kita ambil yang relay ni. Relay A. Okay, relay A ni adalah daripada plus DT plus DT 0.76 bahagi RCOT 3.6. Okay, 3.6 ni ialah ini kat atas tu. Okay, 3.6. Jadi akan dapat nilai 0.21. Okay. Then barulah choose 0.21. Sebab dalam setting TMS dia bermula dengan 0.05 sehingga 1 second. Interval 0.1. Tapi nilai yang paling kecil adalah 0.1. Okay. Okay, example ni dia susah sikit nak faham ni. Tak apa, dalam example 4 nanti dia akan lebih detail lah. Sebab apa? Sebab kita kena buat ni. Salah satu panggil ialah dipanggil ni. Ini panjang pula. Grading relay C to relay D. Okay. So fault current mana dah tak jumpa. Okay, ni. Grading relay C with relay D. Okay. Kat sini dia punya term ni. Yang kat sini kita nak kira sebenarnya TSM. Okay, kalau tengok dia punya fault current untuk setiap bus ni adalah berbeza. Okay, mula-mula kita kena buat biasanya paling hujung sekali lah. Okay, relay D, lepas tu relay C, D dan juga A. Fault current di A ialah paling besar lah biasanya. Berbanding dengan port yang jauh daripada generator ni.
Okay, relay D 1395 port dia. Okay, relay C 2690. Tapi untuk relay C nanti kita akan grading relay C with relay D. Sebab tu dia ada term kat sini. Grading relay C with relay D. Walaupun sebenarnya kita kira untuk substation C, kita kena buat dulu grading relay C with relay D 1395. Lepas kita buat grading ni, barulah kita kira balik fault current di C 2690 bahagi 200. Okey. Tak sempat siap ini. Nanti kita tengok hari Khamis ni lah. Okey, hari Khamis ni kita sambung dengan example 4. Okey, insyaAllah. Kalau ada soalan, boleh tanya nanti ya. Boleh? Boleh Doktor. So you kena repeat balik buat ni ya. Okey, nanti dalam example 4 ni dia lebih jelas sikit lah. Okay, sebab dia punya fault current berbeza, setting relay pun berbeza, CT berbeza, plug setting pun berbeza, juga load current pun berbeza. Nanti kita akan tengok macam mana nak buat grading nanti ya. Kemungkinan example 3 ni dia tak berapa nampak sikit lah. Okay. Okay, so kalau ada apa-apa kita tangguh kelas sampai di sini. Dan kita akan jumpa pada hari Khamis insya-Allah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam Sir. Terima kasih Sir. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Nanti ada soalan tanya hari Khamis ya. Baik. Okay.